InsyaAllah kita boleh mula InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk bersama-sama dalam satu program yang kita susun, insya-Allah sebagai salah satu daripada pengisian kita untuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita berhadapan dengan perkara-perkara yang mendatang yang kita rasakan cukup tegang pada hari ini, tambahan lagi dengan keadaan kepimpinan dunia, kepimpinan Malaysia yang tidak benar-benar menghayati perjuangan, tidak benar-benar menghayati perjuangan. Tak apa, insya-Allah kita mulakan dengan kita membaca syahadah kita bersama-sama dengan kita niat supaya Allah memberikan kekuatan pada kita, insya-Allah. Sebenarnya ada masalah sikit dengan saya punya telefon ni. Dia tak menunjukkan benda yang sepatutnya. Baik, tak apa, insya-Allah. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan. Marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berjuang di atas jalan ini. Ya Allah, janganlah jadi kelemahan kami, janganlah jadikan keaiban kami, kelemahan kami, kehinaan kami. Segala perkara-perkara yang menyebabkan kami lalai, segala perkara-perkara yang menyebabkan kami leka, kami malas, kami terjebak dengan maksiat mungkar. Janganlah ya Allah jadikan semua kelemahan-kelemahan itu sebagai penghalang kepada hidayah-Mu, taufik-Mu, kepada rahmat-Mu, barakah dan ma'unah dan karamah-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu, berilah kepada kami kekuatan pada malam ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama merasakan syukur kepada Allah kerana dengan keizinan Allah kita telah diberikan kesempatan untuk bersama-sama. Saya nak bacakan, saya nak mulakan dengan membaca
satu kisah yang kita renung bersama-sama, kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Itu kisah yang berlaku apabila beliau mengisytiharkan Islam, maknanya bila dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, maka beliau setelah mengucap 2 kalimah syahadah, an asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ini dengar Umar cakap, ya Rasulullah, bukankah kita di pihak yang benar sama ada kita hidup ataupun mati? Jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukankah kita berada di pihak yang benar walaupun kita hidup ataupun kita mati? Maka Nabi pun menjawab, ya wallahi, ya demi Allah, demi Tuhan yang menjiwaku berada dalam kekuasaannya, demi Allah yang jiwa aku berada dalam kuasa Allah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya kamu berada di pihak yang benar, sama ada kamu hidup ataupun kamu mati. Jadi nak gambar sini, yang Nabi gambarkan kepada Sayyidina Umar, bila dah mengucap 2 kalimah syahadah tu, maka dia kata kamu berada di pihak yang benar, walaupun kamu hidup dan kamu mati. Maka Sayyidina Umar pun radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, jika begitu, kenapa kita bersembunyi? Kenapa kita bersembunyi? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Tuhan, demi Tuhan yang telah mengutuskan kamu dengan kebenaran, kamu pasti akan keluarkan kami daripada persembunyian ini. Jadi Sayyidina Umar kata, wallahi jugalah, demi Allah yang telah mengutuskan Rasulullah SAW dengan kebenaran, maka kamu keluarkanlah kami daripada persembunyian ini. Sembunyi di mana? Rumah Arqam bin Abi Arqam pada masa itu. Lalu baginda pun mengeluarkan sahabat-sahabatnya. Baginda pun mengeluarkan sahabat-sahabatnya dalam 2 barisan. Okeylah, kamu keluar 2 barisan. Maka satu barisan diketuai oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, dan satu barisan lagi diketuai oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi bila Umar masuk Islam, maka ditanya dengan Nabi, ya Rasulullah, adakah kita benar hidup pun mati pun kita benar? Maka ya, maka dia kata oleh Sayyidina Umar, kalau benarlah kita hidup kita mati, maka kenapa kita sembunyi-sembunyi ni? Kita pergi keluarlah. Ini semangat seorang yang masuk Islam, seorang yang masuk Islam. Maka Rasulullah SAW pun mengeluarkan sahabat-sahabat, buat 2 barisan. Barisan yang pertama diketuai Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, dan satu lagi diketuai oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka mereka pun melangkah dengan begitu mantap dan teratur, seperti langkah mereka berbunyi kuat seperti penumbuk batu ke dalam lesungnya, macam kita nak tumbuk buat sambal belacan kan, itu tumbuk belacan, tumbuk tu kan, sebagaimana tumbuk batu dalam lesung, sehingga mereka berjalan dan masuk ke dalam Masjid Haram di Kaabah. Maka Sayyidina Umar pun berkata, pada saat itu ketika golongan Quraisy melihat aku dan Hamzah, mereka terus merasa kecewa dan hampa. Maka selepas daripada itulah aku digelar Al-Faruq dan Al-Faruq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarkan dia sebagai Al-Faruq dan Al-Faruq. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat-sahabat berada di dalam keadaan yang tertekan dan keadaan yang susah, maka Rasulullah mengajar sahabat-sahabat supaya berani, jangan takut, jangan kamu takut, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya pada awliya Allah itu tidak ada ketakutan padanya, dan dia tidak ada juga merasa sedih.
Jadi ini yang kita nak sama-sama bincang pada malam ini, sedikit sebanyaklah tentang beberapa perkara yang mungkin kita semua akan berhadapan dengannya. Satu perkara yang telah kita bincangkan, mungkin sebahagian daripada kita di dalam siri-siri perbincangan kita yang lepas. Oleh sebab itu malam ni tuan-tuan dan puan, ketahuilah, sedarlah bahawa kita sedang berada di dalam peperangan dunia ketiga. Kita sedang berada dalam peperangan dunia ketiga. Maknanya kalau kita nak bayangkan, kita sedang berperang. Kita sedang berperang. Bagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bagaimana Allah gambarkan kepada kita berkenaan mereka yang sentiasa memerangi kita. Mereka yang sentiasa memerangi kita, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti-henti menyerang kamu, memerangi kamu, sehinggalah mereka akan mengembalikan kamu daripada agama kamu, iaitu menuju kepada kekufuran, menuju kepada kekafiran. Jadi sebab itulah nombor satu, tuan-tuan perempuan rahmati Allah, saya ingin menggambarkan kepada kita semua bahawa sesungguhnya sebenarnya kita sedang berperang. Cuma peperangan yang ada pada kita ini dalam bentuk yang pelbagai. Ada yang perangnya macam mana kalau di Middle East, setakat ini perangnya ialah perang yang menunjukkan menggunakan senjata. Ada yang kena tangkap, ada yang kena seksa, ada yang kena halau dari tanah airnya dirampas, ada yang sampai peringkat mereka dibunuh dan sebagainya. Itu yang berlaku di Middle East. Yang berlaku di barat, di Amerika, kalau kita lihat peperangan di Amerika, pada hari ini mereka tak buatlah macam mana yang mereka buat sebelumnya kepada orang Red Indian. Mereka buat kepada orang Red Indian yang digambarkan sebahagian besar daripada mereka adalah orang Islam. Maka mereka tangkap, mereka bunuh. Macam mana yang berlaku di Palestin, mereka buat benda yang sama yang berlaku di Amerika pada masa itu. Dan sekarang ini alhamdulillah, sama ada suka tak suka, rupa-rupanya Amerika sedang berkembang, Islamnya sedang berkembang. Begitu juga kita melihat bagaimana yang berlaku di tempat-tempat yang lain seperti di Yaman, juga diperangi. Tapi di Yaman, orang-orang Yaman diperangi oleh Saudi yang menggunakan bomnya, senjatanya, membunuh orang Islam yang berada di sana atas alasan bahawa mereka adalah Syiah, ataupun mereka itu merupakan orang-orang yang akan menentang Saudi tadi, membahayakan Saudi dan sebagainya. Maka akibat daripada itu, ratusan anak-anak mati terbunuh. Begitu juga dengan orang awam dan sebagainya. Mereka menggunakan proksi, sebenarnya bukan lawangan orang Islam. Belakangnya itu ada Zionis, ada syaitan, ada Al-Masih Dajjal, ada tenteranya. Jadi begitu juga dengan apa yang berlaku di Syria, juga merupakan peperangan proksi. Mereka memerangi dengan kejahatan-kejahatan seolah-olahnya nampak seperti Syiah berperang dengan Sunni. Syiah berperang dengan Sunni, seolah-olahnya macam itulah. Dan kita melihat rupa-rupanya dia lebih kepada perancangan-perancangan mereka. Kerana tentera-tentera yang menyerang di Syria itu juga merupakan orang-orang yang disebut sebagai missionary, yang dibayar oleh Amerika, oleh Zionis dan sebagainya. Dan begitu juga dengan peperangan yang berlaku di sebelah kita. Di sebelah kita ni tak sama macam mana yang berlaku di sebelah Middle East. Di tempat kita ni peperangannya dalam bentuk yang tersirat, bukan yang tersurat. Sebab orang sini cerdik sikit. Jadi orang sini cerdik sikit. Jadi ada jaringannya kuat, ada teknologinya, ada sebagainya. Maka dia memerangi kita dengan cara yang cerdik, yang tersirat. Dia menggunakan proksi-proksi juga. Dia menggunakan proksi-proksi juga. Jadi sebab itulah pada malam ini kita nak kena rasa bagaimana mereka juga mempunyai proksi-proksi.
yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang jahat. Sebab itulah musuh kepada Allah, musuh kepada Islam, musuh kepada umat manusia. Tak kiralah siapa dia. Yang mencintai kebaikan, jelas sekali yang dimaksudkan dengan musuh al-kufur itu ataupun yang musuh Islam itu ialah kepimpinan mereka di kalangan orang bukan Islam ni. Yang menjadi yang jahat ni ialah pemimpin dia. Pemimpin dia yang ada cita-cita tinggi, yang ada nafsu yang tinggi, yang ada kita kata kerosakan yang tinggi. Mereka lah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka inilah yang menjadi dalang kepada penangkapan, penyiksaan, pembunuhan dan kita kata pengusiran orang-orang Islam yang ada di seluruh dunia. Sebab itulah dalam Al-Quran apabila disebut musuh Islam, disebut kepada musuh kepada umat, musuh kepada manusia yang menciptakan kebaikan, tak kira Islam tak Islam, maka yang maksudkan musuh tu ialah orang yang memimpin tu, al-malak, yang memimpin musuh tadi, yang memimpin ideologi tadi. Dia bukan orang awam biasa, bukan orang awam biasa. Orang awam biasa yang bukan Islam, dia tidak ada niat untuk nak menghancurkan, merosakkan atau memerangi orang Islam, kerana mereka berkawan dengan orang Islam, berbaik-baik dengan orang Islam. Dan kita juga tidak bermusuhan dengan mana-mana orang yang bukan Islam. Malahan kita tidak memaksa pun orang bukan Islam untuk masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kita lihat dalam Islam sebenarnya kita diperintahkan pula untuk berbuat baik pada mereka. Bismillah. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang bukan Islam, supaya dengan lembut hatinya mereka boleh bersama-sama dengan kita mencari kebenaran Allah. Kita diperintahkan untuk berdakwah, mengajak mereka kepada kebenaran, mengajak mereka kepada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar ni adalah Tuhan yang esa, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kafir, orang yang bukan Islam, bukan untuk diperangi. Bukan untuk diperangi. Ini ajaran Islam. Jadi walaupun kita melihat hari ini ada di kalangan orang-orang bukan Islam yang seolah-olahnya memerangi Islam, tapi mereka itu merupakan pemimpin-pemimpin. Yang menjadi masalahnya pemimpin tu. Al-malak. Al-malak, kepimpinan. Yang mana mereka inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Al-Quran, yang merosakkan dunia ini, bumi ini. Dia yang merosakkan. Yang mengikut tu tak ada apa. Yang mengikut mereka ni tak ada apa. Cuma mereka ni telah dibakar dengan api-api kebencian. Telah dibakar dengan api-api yang menyebabkan mereka bermusuhan dengan orang Islam. Kalau dalam konteks di Malaysia ni, bermusuhan dengan orang Melayu. Orang Cina bermusuh dengan orang Melayu. Orang India bermusuh dengan orang Melayu. Sedangkan sebenarnya mereka itu hidup aman damai. Kita hidup aman damai bersama-sama dengan orang-orang yang bukan Islam tadi, yang non-Muslim. Tak ada sebab pun untuk kita bergaduh, untuk kita berselisih faham dengan mereka. Malahan kita bertolak ansur. Malahan kita bertoleransi dalam banyak aspek, dalam banyak perkara. Tetapi yang menjadi musuh kepada dunia, musuh kepada umat Islam, musuh kepada orang yang bukan Islam yang baik tadi, adalah kepimpinan mereka yang memang merancang untuk menjatuhkan kebaikan, keadilan, kebenaran yang ada di atas muka bumi ini, kerana mereka mengikuti nafsu mereka, mengikuti kejahatan yang ada pada mereka. Ini kita kena faham. Sebab itulah banyak ayat-ayat Allah. Tuan-tuan boleh rujuk semula. Saya tak bacalah semua ayat itu kerana kita kesuntukan masa. Saya mungkin bacakan 1-2 ayat sahaja, dan kemudian saya akan sebut ayat-ayat yang tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Bahawa sebenarnya yang menjadi musuh kepada
kepada dunia ini, yang menjadi musuh kepada manusia, yang menjadi musuh kepada Allah, yang menjadi musuh kepada umat Islam, sebenarnya adalah kepimpinan-kepimpinan yang memusuhi umat Islam tadi, yang memusuhi kebaikan. Dalam surah Al-A'raf ayat 60, berkata Al-Malak, Allah gambarkan, berkatalah pemimpin kepada kaumnya, orang yang musuh Islam tadi, sesungguhnya kami nampak kamu itu, disebut pada Nabi Nuh alaihissalam, berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka akan cakap, kamu ni sesat, kamu ni sesat, kami yang betul. Ini salah satu yang disebut dalam Quran, tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Allah, yang menunjukkan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita bagaimana mereka menuduh. Dalam surah Al-A'raf lagi, ayat 66, berkata Al-Malak, berkata pemimpin-pemimpin yang kafir, yang memusuh Islam tadi, daripada kaumnya, sesungguhnya kamu, kamu ni maksudnya Nabi Hud, tadi Nabi Nuh, Nabi Hud pula alaihissalam, nampak kamu seperti bodoh. Dituduh pula orang yang beriman ini bodoh, dituduh pula orang beriman ini sesat, dituduh pula orang beriman ini berdusta. Jadi mereka yang tuduh. Jadi macam mana cara mereka nak memerangi umat Islam, sedangkan umat Islam tu baik, umat Islam tu memang dah baik dah, umat Islam tu memang dah bagus dah. Macam mana nak perang umat Islam? Dia kena buat fitnah, dia kena tuduh sesat, dia kena tuduh bodoh, dia kena tuduh orang-orang Islam itu berdusta, memecah belahkan dan sebagainya. Sebab itulah kita lihat macam mana cara mereka melakukan serangan-serangan ke atas umat Islam itu adalah dengan mereka menuduh, dengan mereka memfitnah orang-orang yang baik ni. Itu yang juga berlaku kepada orang-orang yang bukan Islam, yang baik pun dituduh juga. Jadi dalam Quran, tuan-tuan boleh rujuklah kepada surah Al-A'raf, contohnya ayat 60, ayat 66 surah Al-A'raf, ayat 88, ayat 109, ayat 127. Jadi kalau ayat 60 surah Al-A'raf ni, dia tuduhnya Nabi Hud, Nabi Nuh. Kalau surah ayat 66 dituduh pula Nabi Hud, kaum Ad. 88 Nabi Shu'aib, ayat 109, 127 pula Fir'aun, yang menjadi kepalanya Al-Malak. Maka semuanya adalah mereka Al-Malak. Dan bukan sahaja mereka menuduh, memfitnah. Ini saya sebut tentang cara mereka buat. Sebab lepas ni akan kena ni, dia akan buat ni. Dia akan tuduh, dia akan fitnah, dia kata sesat lah, ini orang bodoh lah, ini orang sesat lah, ini orang berdusta lah, ini orang tak ikut tidak mencintai kebaikan lah. Dia akan tuduh. Kemudian pada masa yang sama, mereka juga akan melakukan perancangan jahat, buat perancangan jahat. Macam mana yang digambarkan dalam surah Al-Qasas ayat 20. Wahai Musa, sesungguhnya Al-Malak, pegawai-pegawai pemerintah Fir'aun, sedang mengadakan pakatan jahat terhadap kamu. Mereka hendak membunuh kamu. Oleh itu pergilah dari sini. Sesungguhnya aku memberi nasihat secara ikhlas kepadamu. Jadi Allah gambarkan, setelah dituduh, setelah difitnah, setelah dicakap macam-macam dengan orang yang beriman tadi, orang Islam tadi, maka dia pun mula buat perancangan jahat. Apa perancangan jahat? Antaranya ialah mereka mahu membunuh orang-orang Islam. Dalam ayat yang lain, surah Ibrahim ayat 46, Allah menggambarkan kepada kita, dan sungguh-sungguh mereka, siapa mereka ni? Al-Malak tadi, golongan pemimpin yang jahat tadi, merancang, menjalankan perancangan jahat. Mereka buat konspirasi untuk menentang kebenaran. Sedangkan di sisi Allah ada balasan bagi perancangan-perancangan jahat mereka. Jadi mereka buat perancangan jahat. Jadi tuan-tuan, perempuan yang digambar, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita nak menyatakan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan orang yang memusuhi Allah, memusuhi orang beriman, memusuhi orang yang bukan beriman pun, orang kafir, orang non-muslim, tapi yang baik, non-muslim yang tidak menentang Islam, tidak memusuhi Islam,
mereka akan bermula dengan tuduhan-tuduhan. Mereka akan bermula dengan fitnah. Mereka akan bermula dengan, kan, kita kata ejekan, celaan. Dia akan mula dengan macam itu. Lepas dia ada buat gitu, pada yang masa yang sama, mereka akan buat perancangan jahat. Buat perancangan jahat. Jadi inilah yang mereka buat, di mana dengan perancangan jahat itu, mereka akan menangkap, mereka akan menyiksa, menzalimi, menganiaya orang-orang Islam tadi. Orang-orang Islam tadi. Dan apabila mereka melakukan perkara tersebut, mereka ingat Allah tak tahu. Mereka ingat Allah tak tahu, rupa-rupanya Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas mereka di dunia ini juga dan di akhirat. Jadi itu antara perkara yang pertama saya nak sebut. Jadi oleh itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka nyatalah pada kita bahawa pemimpin itu ada dua. Satu pemimpin yang baik, satu pemimpin yang jahat, yang buruk, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, ataupun saya sebutkan ayat-ayatnya tadi. Dan sebab itulah kita lihat di sini bagaimana kita nak kena faham bahawa sesungguhnya bukan sahaja kita berada dalam suasana yang kita kata mengancam, bencana-bencana, serangan-serangan, seperti saya nak sebut dekat sini, pada hari ini tahun 2022, kita gambarkan kita akan berhadapan dengan bencana-bencana seperti perpecahan. Tak lama lagi ada perpecahan lah. Kita nampak macam okey. Jadi sebenarnya saya dedahkan ini supaya kita boleh mengelakkan perpecahan. Bukan kita nak kata kita ada perpecahan. Kita nak mengelakkan perpecahan. Siapa yang kita nak berpecah tadi? Yang nak berpecah tadi adalah pemimpin yang baik dengan pemimpin yang buruk. Ulama yang baik, ulama akhirat, dengan ulama usuk, ulama jahat. Pemimpin yang baik, pemimpin yang tak baik. Di sini kita lihat akan berlaku. Tahun 2022 ni, apabila HQ, ibu pejabat kepada One World Religion, yang menggabungkan 3 agama, Islam, Kristian dan Yahudi itu dilancarkan, maka akan berlakulah perselisihan pahaman, perbezaan pandangan yang melibatkan akidah. Jadi kita harap supaya mudah-mudahan perbezaan ini kita berada di pihak yang benar. Dan di sinilah kita lihat akibat daripada itu, maka akan berlakulah pemboikotan, pemulauan dan sebagainya. Fitnah-fitnah akan berlaku. Jadi kalau tuan-tuan kena fitnah, tuan-tuan kena tuduh dengan macam-macam tuduhan sebagainya, maka kita nak kena rasa inilah sebahagian daripada sunnah. Sunnah yang Allah SWT sebut dalam Quran. Baca ayat-ayat yang saya sebut tadi. Kita akan dapati banyak tuduhan-tuduhan mereka. Dan kemudian pada masa yang sama juga, kita melihat dari sudut timeline-nya. Saya cuba buka page kat sini. Kita melihat dari sudut timeline-nya, pada tahun 2022 ni juga akan berlaku berbagai-bagai perkara yang menakutkan, seperti akan berlaku, digambarkan pandemik yang lebih teruk. Dijangkakan akan berlaku pandemik, wabak, penularan wabak, penularan penyakit yang lebih teruk daripada yang pernah kita hadapi. Contohnya macam kita hadapi dengan coronavirus ni pun, kita dah kata susah dah payah dah. Dah payah dah, susah dah. Kita rasa kita kata macam-macam lah kan. Nak kerja pun ada yang sampai meniaga rugi, bankrupt kan. Kedai, tak ada bisnes, tak ada perniagaan dan sebagainya. Jadi PKP yang kita gambarkan tadi berlaku. Bismillah. Jadi kita lihat bagaimana digambarkan keadaan itu akan bertambah teruk. Lepas ni akan kita mendengar pandemik selain daripada COVID-19. Mungkin ada COVID-21 agaknya, COVID-22 kan. Omicron, sebagainya, Kron semua keluar. Termasuk juga H1N1, termasuk juga penyakit-penyakit seperti penyakit gigi dan kuku kan. Dan begitu juga penyakit-penyakit TB, tuberculosis, batuk kering. Tiba-tiba je kita akan nampak banyak penyakit merebak-rebak
dan kita akan nampak mungkin ramai orang mula jatuh, mati dan sebagainya. Maka keadaan makin menakutkan. Makin menakutkan. Jadi dah ada tuduhan-tuduhan menakutkan pula. Maka pada ketika itulah apa akta yang mahu dijalankan, iaitu Global Pandemic Treaty itu, perjanjian Global Pandemic Treaty itu, dia akan activate sekiranya kan ada wakil daripada Malaysia yang menandatangani IHR yang bakal ada perjumpaan di Geneva pada 22 hingga 28 hari bulan ni. Tapi saya ada berita baik ni. Ada berita baik tuan-tuan. Malam ni kita cerita berita baik sikit. Apa berita baiknya? Alhamdulillah, saya berjumpa dengan orang-orang yang tahu tentang apa yang berlaku di dalam parlimen. Sebenarnya kabinet tak luluskan lagi. Kabinet tak luluskan lagi IHR ini nak ditandatangani. Jadi kalau Menteri Kesihatan kita ke, DG ke, siapa-siapalah, mana-manalah orang-orang yang menandatangani Akta International Health Regulation ini, pada hujung bulan ini 22 sampai 28 ni, kalau ada lah, tak kira lah yang namanya kajol ke, kojol ke, ataupun yang namanya DG ke, DJ ke, ataupun yang namanya siapa ke yang nak menandatangani itu, maka kita dapati mereka adalah pengkhianat negara. Mereka adalah pengkhianat negara. Ini boleh kita bawa ke dalam kita punya perbualan. Siapa yang sign, yang tanda tangan IHR ini pada 22 hingga 28 hari bulan nanti, mereka ni tidak mendapat kelulusan daripada kabinet. Kabinet masih tak luluskan. Kabinet masih tak luluskan. Maka bila dia sign, maknanya dia mengkhianati negara. Mengkhianati negara. Jadi mengkhianati negara, dia boleh dihukum dengan hukuman yang berat. Jadi saya sahaja sebut ni supaya dia dengar. Kalau dia tak dengar pun tak apalah, kawan-kawan dia dengar. Jadi nak sebut, kalau dia nak sign juga, maka kabinet akan bertanggungjawab. Kabinet akan bertanggungjawab. Begitu juga dengan Perdana Menteri akan bertanggungjawab. Jadi sebab tuan-tuan puan-puan, saya nak seru pada tuan-tuan lah. Sebenarnya orang buat jahat ni, orang yang buat jahat kat negara kita ni, hidup dia tak senang. Hidup dia tak senang. Kan, dia buat macam-macam yang dibuat sekarang ni, termasuklah untuk menandatangani IHR, Akta International Health Regulation ni. Termasuklah dia nak buat menyebabkan berlakunya perjanjian Global Pandemic Treaty yang menyebabkan boleh tentera luar, expert luar, WHO masuk, mengisytihar darurat, kemudian dia boleh mengisytiharkan pula perlukan kepada PKP, dia pula boleh bantah tentera paksa pula. WHO ni bukan MKN. Kalau MKN tahan sikit lah orang kita. Ini WHO. Maka Alhamdulillah, bila saya berbincang-bincang balik, menteri-menteri yang ada tak ramai yang setuju jugalah. Tak ramai yang setuju. Jadi di kalangan mereka, jadi kabinet tak lulus lagi. Jadi bila kabinet tak lulus, dia pergi ke Geneva, dia tak boleh sign. Benda ni kita kena sebarkan. Kenapa sebarkan? Sebab dia nak buat senyap-senyap. Dia nak sign senyap-senyap. Macam yang berlaku pada ICERT yang lepas. Yang ICERT yang lepas, siapa nama menteri tu lah? Tak ingat nama yang India. Dia sign siap-siap. Dia sign siap. Sebab tu kita dibatalkan. Tak boleh. Sebab kabinet tak lulus. Yang di Pertuan Agong pun tak tahu. Jadi nak sign macam mana? Kalau dia sign, maka dia adalah pengkhianat negara dan boleh dihukum dengan hukuman yang berat. Ini saya sebut macam ini supaya dia fikir banyak kali lah kalau dia nak sign pun. Jadi Alhamdulillah. Jadi walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, mereka merancang serangan demi serangan dan akan berlaku bencana yang banyak. Ini digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya bencana-bencana bersifat kesihatan, bencana-bencana bersifat makanan, bencana yang bersifat ekonomi, bencana yang bersifat krisis-krisis sosial.
akan berlaku perpecahan. Ni pun dah nampak dah. Kan tiba-tiba yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri keluarkan dalam dia punya FB dia, menyatakan bahawa dia menziarahi apa namanya, kardinal ke apa disebut, tempat Kristian lah. Setelah 6 tahun yang lepas, orang Kristian tu, padri tu datang, Archbishop agaknya datang ke tempat dia sebagai menteri. Sekarang ni dia pula nak kunjung balas sebagai tanda menjaga keharmonian, menjaga keperpaduan. Jadi ini satu yang agak kontroversi lah. Kontroversi pernah berlaku ketika zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika Sayyidina Umar itu masuk ke Palestin, mendapat kunci daripada padri, archbishop ataupun bishop yang memegang kita kata kunci Baitul Maqdis itu, kunci kepada Masjid Aqsa itu. Jadi bila dia dapat yang situ, maka dia pun pergi masuk ke dalam Palestin, tengok sebagainya. Maka dia menziarahi tempat-tempat ada gereja-gereja yang ada berdiri di situ. Maka ketika Umar Ibn Al-Khattab sampai ke satu gereja, masuk waktu semayang, maka di offer oleh orang gereja, marilah semayang dalam tempat ni, tempat ibadah ni, semayang dalam gereja. Maka apa kata Umar? Aku tak boleh semayang dalam gereja ni. Kalau aku semayang dalam gereja ni, besok nanti ada orang-orang Islam lain semayang dalam gereja ni, akhirnya gereja ni akan diruntuhkan, dibuat masjid, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya sebelum dia pergi ke gereja tu, nak semayang ke, nak buat apa ke, dia fikir apa yang akan berlaku kepada anak-anak buah dia di masa depan. Bayangkan kalau yang pergi itu seorang ustaz, doktor dalam agama, pergi ke gereja sebagainya, mungkin tak ada kesan apa-apa. Setakat pergi je. Tapi lepas ni mungkin anak-anak muda pula, remaja pula, tengok tu doktor agama, PhD dalam agama ni boleh pergi. Dia boleh pergi, menteri boleh pergi, boleh duduk dalam tu, boleh buat apa-apa. Takkan kita tak boleh pergi? Maka dia pun pergilah ke gereja, pergilah ke tempat-tempat ibadah. Dan bila pergi kat sana tengok balik, kalau dia pergi dengan iman, pergi dengan kekuatan pengetahuan, alhamdulillah lah, tak apa. Tapi dia pergi dengan kejahilan, tiba-tiba kat sana dia kata apa khabar, dijamu dengan makan durian musangking pula tu. Dia beli dijamu dengan sedap-sedap, dibagi free makanan lagi, bawa balik. Dia bagi lagi bagi ikram, memuliakan tamu. Maka tiba-tiba dia kata, aku pergi masjid kena halau. Aku pergi masjid kena tengking. Nak semayang kanak-kanak kat belakang. Kanak-kanak tak boleh duduk depan, kat belakang semua kena tengking. Aku semayang di masjid kena tengking, kena marah. Cakap sikit kena marah, pakcik-pakcik marah. Bila tiba kat gereja, tiba-tiba bukan kena tengking, dia dapat kebaikan, dia dapat buah tangan, dia dapat duit lagi, dapat macam-macam. Maka dia kata, ini maknanya Kristian lebih baik daripada Islam. Ini bagi orang yang jahil, orang yang tidak ada ilmu. Dia pergi ke tempat yang memang tempat itu adalah untuk nak mengajak manusia kepada syirik kepada Allah. Maka tiba-tiba dia bertukar agama. Siapa yang kita nak salahkan? Jadi sinilah kita lihat saksiah seorang pemimpin itu, kepribadian seorang pemimpin itu sebenarnya dia menggambarkan kepada sebagai fatwa kepada orang yang lain-lain. Jadi ini pandangan-pandangan lah. Mungkin ada perbezaan pandangan, dia ada pandangan yang lain. InsyaAllah tak apa, kita baik sangka. Cumanya kita nak sebutkan sini, jangan sampai kita menfatwakan secara tidak langsung, indirect, bahawa millah Abraham itu adalah agama yang diredai oleh Allah, iaitu agama yang disatukan di atas nama agama-agama yang di bawah kepada Nabi Ibrahim AS. Bila perkara itu sampai kepada anak-anak kita, kita bimbang, akidahnya rosak, kita bimbang dia punya pemikirannya rosak dan sebagainya. Jadi sebab itulah seorang pemimpin mestilah mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan serangan-serangan yang mereka sedang buat. Sebab itulah saya sebut sini, sebenarnya peperangan dunia ketiga dah bermula pun. Dan kita dah sebut dah di dalam
dalam kuliah-kuliah kita yang beberapa kuliah yang lepas, mereka dah mula dah pun. Dan mereka dah menggunakan serangan-serangan dalam bentuk ancaman-ancaman, dalam bentuk mempengaruhi dari sudut pemikiran, dalam bentuk mempengaruhi jiwa-jiwa orang beriman tadi sehingga sesat, sehingga keluar daripada hakikat mentauhidkan Allah. Dia masih lagi akan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tahun 2022 ini kita akan melihat bagaimana serangan demi serangan itu akan berlaku ke atas orang-orang Islam dalam bentuk yang akan menimbulkan ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan dan sebagainya. Jadi sehingga menyebabkan orang Islam itu lemah dan kemudian berpecah. Berpecah. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kita akan melihat sedikit demi sedikit bencana demi bencana akan datang ke tempat kita. Maka tidak ada apa-apa lagi yang kita boleh nak buat melainkan yang pertama sekali wajib kita berada dalam suasana untuk kita meningkatkan diri kita. Baik. Patah balik kepada pemimpin tadi. Maka kepimpinan ada dua. Yang satu ulama akhirah. Yang kedua ulama dunia. Saya tak nak pergi dalam sangat. Cuma yang nak sebut kat sini kepada pemimpin-pemimpin yang ada di hadapan sana. Sama ada mereka yang bergelar ulama atau mereka yang bergelar umara. Supaya mereka sama-sama dapat mengesani dan sensitif dan peka dengan serangan-serangan yang sedang dibuat yang akan melumpuhkan ummah yang ada pada hari ini. Jadi saya menyerulah kepada semua mereka yang ada, termasuklah daripada kalangan yang bergelar yang di Pertuan Agong, Sultan, Tengku Mahkota, Putera Mahkota, ataupun raja-raja muda, raja-raja kecil, raja-raja besar, sebagainya, supaya kita nak merasakan bahawa suasana-suasana yang kita sedang berada di dalam ni adalah merupakan suasana yang amat genting. Kenapa? Kerana daripada perkiraan yang kita buat, yang kita tengok dari sudut perancangan mereka, mereka akan melancarkan serangan-serangan 2022 ini. Mereka akan menggunakan treaty, perjanjian-perjanjian dan akta untuk masuk ke negara-negara. Jadi sebenarnya International Health Regulation ini adalah merupakan salah satu daripada akta-akta yang banyak yang lain yang akan digunakan untuk menghalalkan penjajahan ke dalam negara-negara yang mereka nak, seperti Malaysia, dalam keadaan legal, mengikut perundangan. Mengikut undang-undang dunia. Undang-undang dunia. Dan sudah tentulah, ia lebih hebat daripada ICED. Kalau ICED dulu, ICED dulu yang kita bimbangkan, kedaulatan raja-raja akan terganggu, kedaulatan negara akan terganggu dengan perkara-perkara besar yang mungkin berlaku seperti genocide. Bila berlaku genocide, baru akan ICED tu akan activate. Tetapi yang ini bukan genocide, tetapi emergency. Yang mana emergency ni dia yang declare. WHO yang declare. WHO yang akan kata Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Filipina, Indonesia berada dalam keadaan pandemik. Berada dalam keadaan pandemik. Dia pun bagilah data dia. Data dia entah betul entah tak betul, dia bagi data dia. Kemudian dia akan kata, oleh kerana pandemik, maka perlu dilakukan, perlu dibuat PKP semua. Berhenti semua, tak boleh buat apa dah. Contoh, maka tiba-tiba Malaysia kata, kami sihat aja, kami tak ada apa-apa, kami boleh tangani dengan sendiri. Maka dia kata, kamu dah tanda tangan, tak boleh nak objek dah. Tak boleh nak objek. Kalau objek, maka kamu kena bagi jawapan kepada kami dalam masa 24 jam atau 48 jam untuk menyatakan kamu tidak dalam pandemik. Maka dia akan lawanlah dengan pakar-pakar dia, dengan data-data penipuan dia tadi. Maka di situlah kita akan kalah, terutamanya bila tiba-tiba bulan 11 ni banyak orang sakit. Banyak orang sakit. Sekarang ni pun dah banyak orang sakit dah ni. Sakit pelik-pelik ni.
Sihat-sihat tiba-tiba sakit jantung kan. Sihat-sihat tiba-tiba meninggal dunia sebab kan blood clot dekat otak kan, aneurism, pecah saraf. Sihat-sihat tiba-tiba liver pecah. Badan sihat, okey, tiba-tiba liver pecah, tak ada belanggar, tak ada apa. Dan liver pecah kan, hati pecah. Sihat-sihat tiba-tiba masalah apa namanya buah pinggang pula. Kita tengok ramai juga ibu yang telah mula meninggal dunia. Bila beranak, bersalin, meninggal dunia. Kan, bayinya cacat, bayinya tak cukup bulan. Banyak perkara-perkara yang berlaku yang kita tengok lebih daripada normal kebiasaan yang ada. Jadi kita lihat perkara-perkara ini akan berlaku dan dia boleh jadikan sebagai alasan untuk dia mengisytiharkan darurat, mengisytiharkan pandemik, mengisytiharkan satu bencana, mengisytiharkan satu darurat dan emergency. Bila diisytiharkan darurat emergency, maka Global Pandemic Treaty yang juga di bawah Akta International Health Regulation yang dipinda pada bulan Mei ni nanti, hujung bulan Mei ni, maka dia akan activate. Ya, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, tahun 2022 ni adalah merupakan tahun yang amat kritikal. Sebab itulah malam ini saya nak menyeru. Saya mulakan tadi dengan pemimpin yang Allah perangi, yang menjadi musuh Allah, yang menjadi musuh Islam, yang menjadi musuh kemanusiaan, yang menjadi musuh kepada orang bukan Islam, non-Muslim, yang cintakan kemanusiaan, ialah pemimpin-pemimpin yang jahat. Ulama-ulama yang jahat. Bagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulama ini adalah seburuk-buruk makhluk, sejelek-jelek makhluk adalah ulama yang jahat. Dan ulama ini adalah sebaik-baik makhluk bagi ulama yang akhirat yang baik. Ulama yang baik dia sebaik-baik makhluk. Ulama yang buruk seburuk-buruk makhluk. Dan ujian bagi ulama ini adalah pangkat, dunia, harta. Ini ujian yang diberikan kepada para ulama kita. Bagi rumah banglo besar sebiji, bagi kereta dan driver seorang, bagi pejabat best, bagi namanya dikenali, maka dah cakap pun dah tak sama macam mana ketika dia berseorangan dulu, tak ada apa-apa. Jadi ini berlaku pada hari ini yang kita nak kena tengok. Jadi sebab itulah saya cakap begini bukan nak tuduh siapa-siapa, tapi saya cakap begini nak mengajak para ulama kita, marilah kembali balik bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kemenangan Islam dah dekat sangat. Dekat sangat dah Islam nak menang ni. Saya akan sebut ni. Bagaimana yang digambarkan, mereka akan intensifkan, peperangan akan berlaku sehinggalah pada tahun 2023 akan berlakulah banyak lagi peperangan-peperangan dalam bentuk kesusahan demi kesusahan demi kesusahan. Antaranya akan berlaku banyaknya bencana alam. Yang digambarkan dalam kajian-kajian kita, satu hari kurang lebih ada 300 plus minus lah kurang lebih gempa bumi seluruh dunia. Ni sekarang. Gempa bumi seluruh dunia, average-nya 200, 300 seluruh dunia. Dan kalau kita lihat kepada lingkaran-lingkaran untuk gempa point-point epicenter yang dikaji oleh kawan-kawan kita, Semenanjung Tanah Melayu, Indonesia dan Filipina, antara tempat-tempat yang menjadi seperti seolah-olahnya activate. Sehingga digambarkan daripada tanda-tanda yang kita dapat menggambarkan akan berlakunya flood, banjir yang banyak, akan berlakunya tsunami yang banyak. Orang kata apa? Kita sebelah barat ni, Semenanjung Tanah Melayu ni, mana ada lautan lepas, mana ada gunung berapi, mana ada pergerakan bumi yang tidak stabil. Tuan-tuan perempuan, saya nak sebut kat sini. Daripada kajian kawan-kawan kita yang marine, kawan-kawan kita yang mengkaji laut marine ni, mereka menyatakan terdapat banyak titik-titik yang berkemungkinan menyebabkan pergerakan tanah bumi yang boleh mengakibatkan gempa bumi, yang akan mengakibatkan tsunami yang tingginya lebih daripada KL Twin Tower tu. Lebih daripada Twin Tower, tenggelam KL ni. Ini yang digambarkan. Jadi bukan nak nakut-nakutkan, tapi nak sebut sini kan, kita daripada kajian-kajian yang digambarkan oleh para mereka yang mengkaji menunjukkan bahawa bencana alam akan bertambah. Jadi tuan-tuan,
apabila bencana alam dah datang kepada dunia ini, seperti akan berlakunya kebakaran, akan berlakunya climate emergency. Ini dah disebut oleh United Nations. United Nations pun dah sebut. Ni bukan saya sebut, ni bukan orang-orang yang underground kaji, tak. United Nations dah sebut akan berlaku climate emergency, climate crisis, global heating, environmental destruction. Ini semua daripada diorang. Diorang sebut. Dan akan berlaku di merata tempat seluruh dunia. World on fire, akan berlaku hutan-hutan terbakar seluruh dunia ni. Bukan dekat Amerika aja, dekat Australia aja. Akan berlaku seluruh dunia. Begitu juga bagaimana planet ini akan berhadapan dengan kerosakan demi kerosakan. Jadi daripada apa yang digambarkan itu dan digambarkan oleh mereka, tahun-tahunnya ialah 2023. Mereka gambarkan 2023. Sebab tu negara kita sendiri telah pun mengeluarkan amaran-amaran. Kalau kita duduk dekat tepi laut, dekat Kelantan, kita duduk kat kawasan-kawasan, kalau Banting tepi laut dah, Morib, pantai Morib. Aman damai sekarang ni kan. Jadi kita lihat duduk di tepi pantai ni, duduk kawasan di Kuantan contohnya kan. Ada saudara saya duduk kat Kuantan ramai juga tu. Jadi kita kena fikir banyak kali sikitlah untuk ada BOL. Apa BOL? Cuba carilah kat mana-mana apa BOL. Jadi kita kena ada tempat untuk kita pergi. Back out location. Kita kena ada emergency exit. Kita kena ada berfikiran begitu. Bukan saya nak suruh pergi keluar terus, tak. Tapi nak suruh kena ada planning dia. Sebab itulah bagi mereka yang bersama-sama dengan kita, Alhamdulillah, kita ada Search and Rescue Agency. Kita kata biro lah. Search and Rescue, Alhamdulillah, kita kawan-kawan kita telah pun buat mapping untuk kita bergerak, bagaimana bergerak kalau ada emergency. Tapi saya sebut sini, bukan saja emergency dalam bentuk bencana alam. Kita ingat, kita duduk tempat tinggi, selamat, rupanya ada pula tanah runtuh ke bawah dia. Kita kata, tak naklah tinggi-tinggi, tanah runtuh, duduk tempat rendah-rendah, banjir pula. Tak naklah rendah, tak rendah tinggi, kita duduk dekat padang, tempat yang padang yang tinggi. Dekat bukit tinggi, cek padang bola duduk kat situ. Duduk kat situ kan, tiba-tiba taufan pula, ada puting beliung pula, habis terpelanting. Jadi nak lari mana pun ada. Kita masuk hutan lah. Hutan okey kot, tak ada banjir, tak ada tanah runtuh, ada pokok-pokok banyak masuk hutan. Tiba-tiba hutan pula terbakar dengan kemaraunya. Jadi kita lihat hari ni, kalau kita nak melihat tentang bencana ni, apabila Allah izin dan mereka merancang untuk mengadakan bencana-bencana biiznillah dengan izin Allah, maka pada masa itu sebenarnya kita ni akan berhadapan kesusahan yang luar biasa. Bayangkan, kalau kita tak ada, tak sihat, tak pergi hospital, tak apa lagi lah. Boleh makan habatus sauda. Tak makan habatus sauda ke apa. Kalau orang paksa kita cocok-cocok, kita nak cocok, ambil cocok kosong, boleh lagi. Bencana alam, nak lari macam mana? Tempat kita tanah runtuh, tempat kita banjir, tempat kita dalam keadaan kena ribut, petir, taufan, tornado, tempat kita ada kebakaran yang banyak. Ini semua bencana-bencana yang disebut oleh United Nations. Dia kata Prince Charles, dia kata apa? Akan berlaku kiamat bencana alam. Kiamat bencana alam disebut. Sebab tu kita kena buat A, B, C dia disebut. Semua solusi dah ada dah. Jadi kalau kita kata dalam keadaan macam itu, macam mana kita nak hadapi ni? Macam mana nak hadapi ni? Tuan-tuan, puan-puan, rahmat Allah, kita tak boleh berhadapan segala ujian dan peperangan dengan seorang-seorang. Tak boleh. Walaupun kita terror macam mana pun. Walaupun kita seorang yang pandai, cerdik, bijaksana, IQ kita 1000. IQ kita 10,000. Tinggi IQ kita. Tak boleh nak berhadapan dengan peperangan akhir zaman. Sebab tu Allah gambarkan bahawa kita kena bersama-sama di dalam satu yang tersusun rapi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah gambar apa? Sesungguhnya Allah amat mencintai mereka yang berjuang. Allah menggunakan perkataan yuqatilu ni, berperang.
Kan? Maknanya kita sedang diserang, setengah perang. Jadi peperang mestilah dalam keadaan yang tersusun rapi, bukan seorang-seorang. Seorang-seorang garanti kalah. Sebab Allah sebut ni, bukan saya sebut. Kan? Bukan kita kata, oh saya ada adik-beradik ramai, boleh tolong saya. Tak, adik-beradik semua pakai jat lari semua. Semua pakai lari, selamatkan diri. Ini tak sebut lagi zombie, kiamat zombie. Tak sebut lagi kiamat zombie. Dah ada ni, saya boleh tunjuk. Dia punya akta, dia nak keluarkan akta zombie ni. Tak lama lagi. Dah ada dah. Tapi bukanlah zombie macam mana dalam TV tengok cerita macam tu, bukan. Zombie lain, nanti kita cerita sikit pasal zombie ni. Jadi Allah gambarkan kita kena bersama-sama. Bersama-sama orang beriman, orang yang soleh. Kenapa? Orang beriman soleh ni ada rahmat Allah, dia ada barakah. Dan bersama itu adalah rahmat dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama itu adalah rahmat dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pun menggambarkan kepada kita supaya kita bersatu. Bersatu. Kita sama-sama berhadapan dengan perkara-perkara tersebut, ya. Baik, jadi sebab itulah kita nak ngasai tahun 2022 ni akan berakhir dalam masa 5-6 bulan ni. Kita akan melihat bencana mulai datang sikit-sikit, dan kita boleh nampak dah ni. Contoh, setengah-setengah tempat, bukan setengah-setengah tempat, banyak tempat banjir, tapi pipe tak ada air. Perasan tak? Banjir tapi pipe tak ada air. Air nak minum tak ada, tapi banjir air banyak, air kotor lah. Macam mana tu? Patutnya air melimpah-limpah, air banyak boleh, tapi air kotor, air minum tak ada. Setengah tempat pula nampak macam hujan, tapi keringnya luar biasa, kita boleh terasa tekak kering. Nak cek minum air je, kan? Maknanya tengah kemarau, panasnya terik, kan? Panasnya terik. Jadi kita lihat, kan, perubahan cuaca ni dah nampak. Allah dah bagi kita slow, pelan-pelan, sehinggalah akhirnya dia akan berlaku satu serangan yang besar-besaran. Sebab tu Nabi pun gambarkan, tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu akan dapati banyaknya gempa bumi. Nabi sebut dalam hadisnya, banyak gempa bumi, kan? Jadi akan banyaknya kematian, akan banyaknya, tak termasuk peperangan. Jadi kita lihat, kan, peperangan yang ada pada hari ini sebenarnya tak cukup dengan kita tengok, dengar tanpa kita bertindak. Dan ini tidak lagi termasuk lagi dengan perkara-perkara yang dia nak buat yang menggunakan teknologi. Jadi teknologi pun akan digunakan. Sehinggalah pada tahun 2023 kita akan dapati banyak bencana alam. Banyak bencana alam. Banyak bencana alam dia bagi hint dah. Freemason dah bagi hint dah kat kita dah. Kalau kat Kuala Lumpur tu banjir, dia dah bagi hint dah. Kat mananya? Kat mana ada hint dia? Tengok duit RM100. Duit RM100 sekeping tu, belakang dia tu ada gambar Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu tu tutup separuh. Separuh yang sebelah separuh ni, sebelah sini tu kita akan nampak dia jadi macam ombak tsunami. Kemudian ada kita tengok betul tu macam batu je, rupa-rupanya ada apa? Ada Twin Tower kat situ. Kan, ada rumah-rumah tenggelam semua. Ada kat sini. Ada orang nak tengok sini. Orang nak tengok Okey. Tak sampai-sampai lagi order. Baik. Ni duit 100 kan? Duit 100. Nampak duit 100. Duit 100 ni. Tak apa. Kan ada macam Gunung Kinabalu ni. Gunung Kinabalu ni kita potong sebelah dia. Kita potong sini. Duit buruk tak apa. Tak lama lagi duit tak laku pun. Kita potong sebelah, maka jadi macam ombak tsunami. Kan? Nampak Macam ombak tsunami. Nampak tsunami. Tsunami nak masuk. Ni apa ni? Ini bukan batu-batu, bukit-bukit. Ini bandar. Yang paling dekat sekali, kita tengok, yang paling dekat sekali seperti Twin Tower. Ni seperti Twin Tower kita nampak. Lebih kurang lah, kan. Dia takkan dia lukis betul-betul cantik, orang nampak sangat. Bodoh dia kata. Kena fikir sikit. Lepas tu ada rumah-rumah dan sebagainya tenggelam. Baik. Kita tengok ke atas ni ada garisan. Garisan ni, inilah paras air. Digambarkan seolah-olah paras air, maknanya tenggelam bandar tersebut. Tengok betul-betul. Tenggelam bandar ni, atas ni paras air. Jadi sebelah sini bawah ni apa ni? Yang macam pokok-pokok ni.
Cuba tengok betul-betul. Tengkorak. Cuba tengok betul-betul. Kan? Pakai zoom telefon ni. Zoomkan dia. Kita akan nampak sebelah sini ni, yang bawah berkumpul-kumpul ni, macam pokok macam apa ni, rupanya tengkorak. Cuba zoomkan dia. Tengok tengkorak. Jadi dapat sini digambarkan akan berlaku tsunami dan kemudian akan berlaku tenggelam, bandar tenggelam. Bandar mana nak tenggelam? Terpulanglah. Jadi orang KL ke orang mana ke, kita nak kena tengok. Banyak lagi sebenarnya kod-kod yang dia orang bagi ataupun petanda-petanda yang Freemason bagi. Kenapa nak tunjukkan dia tu terror? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah pun rancang juga. Dan perancangan Allah yang terbaik. Insya-Allah bila kita buat sungguh-sungguh, perancangan dia orang tu akan makan diri dia balik. Perancangan ni akan makan diri dia. Ini memang ada ayat Quran, Allah sebut dalam Quran. Jadi sebab itulah saya nak gambarkan kat sini, akan berlakulah bencana-bencana dalam. Kenapa dia lakukan bencana itu? Kerana mereka mahu apa? Mereka mahu memaksa kita supaya ikut perancangan mereka. Kalau orang kata kamu kena ambil suntikan sebagainya, kita tak apalah, aku ambil yang kosong ke apa ke, ikutlah kan. Tapi bila kita disuruh paksa buat sesuatu, tak mau dah. Beli dia punya tepung, tepung lain semua tak boleh, tepung ni je boleh. Kita boleh sesuaikan. Tetapi bila bencana alam datang kepada kita, macam mana buat? Maka bencana alam tu akan memaksa kita mengikut program dia. Sebab rumah dah terbakar, rumah dah tenggelam, dah susah. Macam-macam ni, macam mana? Kita pun ikut je. Tak apalah, ikut je lah, nak macam mana. Ni darurat. Keluarlah fatwa darurat. Tak apa, darurat makan babi pun tak apa, dia kata. Darurat makan babi. Tak apa makan babi. Tapi betul ke darurat? Apa? Nampak? Cari sampai jumpa. Jangan duduk kat sini pula. Mengganggu. Nanti kan orang nampak muka lain pula. Semua tengok muka lain. Saja main-main gurau-gurau. Baik. Jadi kita sebut hari ni 2023 kita expect akan berlaku apa? Bencana alam. Dan kerajaan kita pun telah mengisytiharkan akan berlaku food insecurity. Keselamatan sini. Masalah makanan. Yang kurang makanan. Jadi apa yang kami nak buat ni, kita buat sama-sama lah secara jama'i. Apa kita buat? Kita pun sama-sama rancang macam mana nak hadapi ni. Kita rancang sama-sama, barulah ada barakah, baru ada jamaah yang membawa kepada rahmat Allah. Bukankah jamaah itu rahmat, barakah? Ini kita kena praktikkan. Kita kena cari orang-orang yang soleh-soleh, yang solehah ni. Kita kena cari orang yang baik-baik ni supaya kita boleh bersama-sama membina kekuatan. Tu cuba tengok tu. Tu bentuk tu lah tu, bentuk tengkorak. Cuba besar sangat tak nampak. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita lihat tahun 2023. Ini salah satu kawasan, nampak tak? Boleh nampak ke? Tak nampak sangat. Kita tengok Ini kalau kita enlargekan, maka kita akan dapat tengkorak dekat bawah, dekat bottom. Dekat bangunan-bangunan kat bottom tu ada macam ada putih-putih, ada macam mata-mata, itu semua tengkorak. Sebenarnya kalau kita nak tengok satu-satu, banyak lagi lah tanda-tanda. Dekat duit RM5 pun ada, dekat duit RM1 pun ada, semua ada lah. Jadi nak sebut kat sini, bagaimana keadaan mereka yang istikbarah, mereka sangat sombong, mereka telah membina petunjuk-petunjuk itu. Macam mana nak cari jamaah? Kalau nak sama-sama dengan kami, insya-Allah kita ada Ansar, Angkatan Sukarelawan Rakyat. Insya-Allah kita boleh sama-sama daftar dengan Telegram. Insya-Allah kita akan buat program sama-sama, kita akan susun sama-sama sehingga akhirnya mudah-mudahan kita akan selamatlah, mudah-mudahan. Baik. Jadi 2023 akan berlaku perkara tersebut. Jadi kita kena solusinya. Solusinya apa? Baik, yang pertama malam ni saya nak seru sebenarnya malam ni mereka yang ada akses dengan yang amat bukan yang lagi, Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
Jumpalah dengan baginda tuanku, cakap dengan baginda tuanku, kan? Kami nak jumpa, kami nak bincang-bincang sikit-sikit. Kami ni orang rakyat yang rendah, tak ada apa-apa, tapi kami adalah sikit-sikit maklumat. Bincang-bincang. Jadi alhamdulillah kalau ada lah. Ataupun yang mulia tuanku Sultan Johor, kan, contohnya Duli Yang Maha Mulia, Sultan Johor. Kalau yang terror sikit, yang terkenal sikit, kalau dekat dalam di antara Prince Crown, raja-raja mahkota ni, tuannya TMJ, Tengku Mahkota Johor. Sampaikan apa yang kita sampaikan, disampaikan. Tak nak jumpa pun tak apalah. Kita tak berharap sangatlah nak jumpa dengan makhluk. Tapi kalau boleh, sampaikanlah maklumat supaya baginda tuanku juga dapat maklumat berkenaan dengan serangan-serangan yang sedang berlaku. Dan kita ada dia punya faktanya dan sebagainya. Dan kemudian tahun 2023 juga akan bermulalah teknologi-teknologi yang diserapkan dan akhirnya akan membawa kepada 2024. Apa yang nak bawa ke 2024? Dia akan mulalah digital currency secara 100%. Digital currency secara 100%. Jadi digital currency secara 100% tu maknanya apa? Baguslah, kita tak guna duit ringgit dah. Jadi baguslah tu. Masalahnya bila kita tak guna duit ringgit, kita terpaksa guna digital, maka seluruh keuangan kita dikontrol oleh orang lain dari sudut maklumatnya, ke mana pergi dan sebagainya. Jadi secara umumnya digital currency ni akan menyebabkan kita berada dalam suasana yang bahaya sekiranya yang pegang kita punya akaun tu ialah orang-orang yang jahat, pemimpin yang jahat tadi, yang disebut oleh Allah pemimpin yang jahat. Kalau dia baik, alhamdulillah lah. Nuklear bila ustaz? Nuklear dia macam inilah. Kalau sesuatu yang tidak boleh dikawal, dia tak akan buat. Contoh, bila NATO nak serang Rusia, NATO nak kepung Rusia, Rusia pun buat exercise dan bom nuklear. Tembak sebiji bom nuklear, kecil je nuklearnya, buat tembak, ditunjukkan hasilnya, kekuatan dia. Maka Rusia pun takut mati, kan? Amerika pun takut mati, NATO pun takut mati, semua takut mati belaka. Tetapi sekiranya benda itu boleh dikawal, maknanya yang mati itu orang dia, bukan dia, maka dia akan buat. Maka macam manakah mereka akan buat? Mereka akan buat, contohnya mereka akan buat di kawasan-kawasan kita jugalah, di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Jadi kalau berlaku peperangan nuklear, kemungkinan akan menyebabkan ad-dukhan, kemungkinan. Ataupun kalau tidak ada nuklear pun, mungkin terbakar hutan, terbakar di sana sini semua, dia akan jadi dukhan juga. Begitu. Jadi sebab itulah kita lihat di sini, tak apa, insya-Allah. Dukhan sebagainya tu, bila kita bincang dalam grup yang kecil, kita bincang, insya-Allah ada keselamatan, insya-Allah. Ada keselamatan. Nabi dah bagi semua solusi dah. Cuma kita je tahu tak tahu. Nombor satu, apa solusinya? Nombor satu solusinya ialah mentauhidkan Allah. Nombor satu, kita beriman mentauhidkan Allah. Itu nombor satu solusi. Kita hari ini nak mentauhidkan Allah, tapi kita tak tahu macam mana nak mentauhidkan Allah. Kita ingat kita dah beriman, rupanya kita masih syirikkan Allah. Banyak syirik kita. Kita ingat kita dah beriman, rupanya kita masih lagi menyanjungi yang lain daripada Allah, sayang pada yang lain. Kita mensyirikkan uluhiyah, mensyirikkan rububiyah Allah. Jadi kita lihat, kita tengok ini hari ini banyak. Jadi pertama, kita tahu proses untuk mentauhidkan Allah. Nombor dua, kita kena tahu macam mana nak berubudiah pada Allah. Proses untuk berubudiah, beribadah. Ibadah jangan fikir semayang aja. Semua aspek, semua sudut ibadah. Ibadah ni pula mesti ada contoh, tak boleh cakap-cakap je. Ibadah, macam mana ibadah? Ibadah contohnya semayang. Semayang dia ada rukun yang zahir, dia ada rukun yang batin. Rukun zahir ni contohnya kita takbir, kita baca Fatihah, itu rukun zahir ada 13. Rukun batin pula khusyuk, kita ikhlas, kita mengagungkan Allah, kita rendah diri pada Allah, malu ke Allah, tu antara rukun yang batin. Jadi sembahyang pun dia ada dia punya perkara-perkara kena buat. Jadi bila jaga iman, mentauhidkan Allah, menjaga ibadah,
maka datang yang ketiga, barulah kita akan menjadi orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini nombor 3. Ini persiapan ni. Ni sebelum masuk persiapan prepping ni. Prepping ni belum tahu selamat. Kita prepping belum tahu selamat. Tapi kalau kita buat persiapan yang mengikut sunnah ni, insya-Allah selamat. Walaupun tak prepping. Saya dah sebut pada tuan-tuan, contoh pada tahun 2004 dulu, masa kami pergi ke tsunami di Aceh. Tsunami nya tinggi 3 pokok kelapa. 3 pokok kelapa ni tingkat berapa tingkat katnya? 10 tingkat lah. 3 pokok kelapa. Tinggi tsunami. Sekali datang tsunami tu, sekali datang waktu itu tu, kan gelap langit. Bila dia naik tu, langit gelap terus. Terus gelap, kata dia orang. Kita tak ada kat situ. Dia orang yang cerita ni, orang kampung yang selamat cerita. Bila dia lari, dia boleh bergerak tu tsunami di Aceh. Di tempat kami pergi tu. Kan? 900 km sejam. Dia punya kelajuan ni 900 km sejam. Tak boleh berenang. Tak boleh berenang. Kemudian lepas tu, habis, hancur, hanyut sebagainya. Semua habis. Stadium habis. Rumah-rumah banglo besar habis. Askar, kem askar, bunker askar, habis. Bunker askar, habis. Tengok-tengok masjid yang dhaif saja masjid. Masjid tu, dia buat separuh daripada simen, bawah sikit. Atas tu dah papan, atas tu zinc. Dia punya kubah pun dhaif saja. Selamat. Tak runtuh pun. Yang bunker askar runtuh, kem askar runtuh, habis. Askar 99% yang ada di situ mati, badan mereka tidak berbaju, telanjang. Allah hina mereka. Ini askar-askar yang jahat lah. Jadi habis. Masjid tak habis. Bila tanya dengan orang yang hidup dekat masjid tu, ada seorang, satu kes saya sendiri pergi, saya jumpa, saya bincang. Masjid Kuala Terang. Dia kata apa? Pak, ketika tsunami datang daripada tengah laut tu, saya takut semua habis hancur. Saya panjat kubah masjid, panjat kubah, saya peluk kubah masjid. Saya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kata air tak sampai-sampai. Saya buka mata seperti ada dinding di tepi pagar, di pagar masjid seperti ada dinding tinggi. Tsunami datang, terbelah dia kata. Jadi air yang memecahkan, menghancurkan rumah tu tak masuk ombak tu. Yang masuk hanyalah air. Dia tenggelam, tapi tenggelam air yang tenang naik pelan-pelan begitu. Dia masjid tak tenggelam. Allah selamatkan masjid. Kenapa Allah selamatkan masjid? Apabila ada grup missionaries Kristian kata apa? Ada 500 masjid hancur. Betul? Kita cek betul. Ada juga masjid yang hancur. 500 masjid hancur. Termasuk tempat kami pergi tu, kampung Suak Timah. Hancur masjidnya, tinggal tiang-tiang aja. Rupanya bila kami pergi tengok, kenapa hancur? Rupa-rupanya, apa dia? Kan? Masjid tu tak hidup, orang tak semayang pun kat masjid tu. Tak semayang langsung. Semayang Jumaat pun tak. Semayang Jumaat pun tak. Jadi masjid tu Allah hancurkan. Dan kau buat masjid kau tak semayang, Allah hancurkan. Tapi masjid yang hidup, Allah izin, tegak. Kita boleh tengok gambar-gambarnya banyak. Di Aceh. Itu tsunami. Bayangkan. Barakah, rahmat Allah yang boleh menyelamatkan kita. Sebab itulah ketika peperangan demi peperangan yang berlaku pada hari ini, tak cukup kita seorang-seorang. Tak cukup kita rasa kita dah okey dengan prepping kita. Kita ada ladang, kita ada prepping, kita ada beras lah apa sebagainya. Tiba-tiba kita tak bina iman kita. Kita dengan Allah jauh, nak sembahyang rasa berat, nak baca Quran rasa berat, nak zikir rasa susah, maksiat senang buat. Kita susah nak bertaubat. Kita ingat kita dah okey dah prepping dah okey dah. Rupa-rupanya tak ada kekuatan, tidak ada barakah, tidak ada rahmat Allah. Tidak ada ukhuwah, tidak ada jamaah. Sedangkan Nabi kata apa? La tazaluna ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq ila akhir. Allah kata, Rasul kata apa? Tidak akan sentiasa ada daripada kalangan umat aku ta'ifah, kelompok, jamaah-jamaah yang kecil-kecil ni, yang mana diberikan kemenangan. Allah selamatkan dia. Dia bersama-sama dengan kebenaran. Apa kebenaran ni? Al-Haq ni. Yang pertama, jagalah tauhid, iman. Yang kedua, jagalah ibadah. Yang ketiga, jagalah akhlak kita dengan Allah.
Yang keempat, jagalah ukhuwah kita dengan sahabat-sahabat kita ni. Jangan buruk sangka, jangan dengki-dengki, jangan dendam-dendam, jangan kita rasa macam doa buruk aja kat dia, jangan. Bina ukhuwah, kasih sayang. Yang kelima, bersama dengan kasih sayang tu kita membentuk jamaah, platform Taifah. Taifah tu buat apa? Yang keenam, Taifah tu membina kekuatan. Apa kekuatan? Kena bincanglah dalam jamaah bersama-sama. Jangan, tak boleh bincang kat FB ni, kena bincang kat dalam pertemuan-pertemuan. Yang keenam, yang ketujuh, bangkit bersama kemenangan. 7 step nak kena buat ni. Ini barulah selepas kita dah buat 7 tadi, dalamnya tu ada prepping. Kat mana prepping? Prepping tadi mempersiapkan diri secara jama'i, yang nombor 6. Yang nombor 6, mempersiapkan diri secara jama'i, baru masuk prepping. Nombor 6, prioritinya nombor 6. Jadi kita lihat bagaimana keadaan boleh persiapan tadi, barulah kita mampu nak berhadapan dengan peperangan demi peperangan, bencana alam demi bencana alam, baru kita boleh buat. Baru berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Dajjal datang pun kita tak kisah. Bukan tak kisah sebab kita tak buat apa-apa, tak. Kita tak kisah sebab Allah bersama kita. Allah bersama kita. Sebab tu saya nak menyeru pada malam ini, pemimpin-pemimpin yang ada kekuatan, yang ada kemampuan, marilah sama-sama dengan rakyat. Tuanku Sultan bersama rakyat. Rakyat tak perlukan tuanku, tuanku pun tak perlukan rakyat, tapi rakyat dan tuanku memerlukan Allah. Dan Allah memerintahkan kita bekerja sama, sayang menyayangi, beriman, melengkapkan iman, tolong menolong antara satu sama lain, masing-masing melaksanakan peranan masing-masing, melaksanakan tugas masing-masing. Siapa yang berperanan, siapa yang bertugas, merekalah yang akan Allah selamatkan. Kita ingat kita boleh selamat dengan harta kita, dengan istana kita, dengan kekayaan kita, dengan pengaruh kita. Kita ingat kita boleh selamat dengan kepandaian kita. Kita tertipu dengan diri kita sendiri. Kerana yang boleh menyelamatkan kita di akhir zaman, peperangannya, serangannya, bencananya, ancamannya, ketakutan-ketakutan, kesedihan, kesakitan, yang boleh menyelamatkan kita hanya Allah. Dan Allah perintahkan kita supaya berperanan bersama-sama dengan umat. Kalau saya seorang raja, saya berperanan untuk memimpin umat kepada Allah. Kalau saya seorang rakyat, rakyat akan bersama-sama bekerja sama dengan rajanya, dengan menterinya, untuk membantu membina kekuatan umat bangkit bersama dengan kemenangan. Sebab kita dah dekat menang dah. Islam menang janji Allah. Islam menang janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang belum tahu menang. Kita belum tahu lagi berada bersama-sama dengan kemenangan. Ini kita kena faham. Sebab tu peperangan demi peperangan yang Allah datangkan sedikit demi sedikit ni, Allah datangkan ni supaya kita ambil pengajaran. Sempat kita betulkan diri kita, sempat kita bertaubat, sempat kita rendahkan diri kita untuk bersama-sama dengan rakyat. Sempat untuk kita bersama-sama dengan rakyat. Bukan hanya tinggal retorik saja. Raja dan rakyat berpisah tiada. Retorik saja. Kalau betul, alhamdulillah. Kenapa saya sebut begitu pada malam ni? Kerana kita ada ancaman. Apa ancamannya? Saya nak bacakan sikitlah dekat sini. Apa yang saya catat daripada perbincangan-perbincangan dan kajian-kajian kami. Kami mendapati antara cabaran-cabaran yang akan kita hadapi. Bukan yang ni. Sekejap. Antara cabaran-cabarannya ialah bagi raja-raja, kita ada orang yang memusuhi kita. Orang yang memusuhi kita, saya nak sebut ke sini. Lebih kurang pada tahun 1995 telah dapat didedahkan satu perancangan, ada 13 step yang dibuat oleh bangsa Cina. Bukan bangsa Cina yang baik ni, bangsa Cina yang memusuhi Islam. Terdiri daripada Cina yang datang daripada Singapura, dari Indonesia, dari mainland, dan juga Cina yang datang dari Malaysia yang memusuhi Islam.
Mereka telah buat satu blueprint macam mana mahu menghancurkan raja-raja dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bukan raja berperlembagaan, sebagai negara republik. Mereka dah rancang dah. Dan pertemuan mereka adalah di London. Dia bukan jumpa kat Kuala Lumpur, Starbucks, jumpa kat tempat-tempat yang dekat restoran murah-murah, restoran Mamak Maju ke, Ali Maju ke, apa Maju ke. Dia jumpa kat London. Dia tak mahu nampak perkara tu. Dan dia telah menggariskan 13 perancangan yang rapi sehinggalah akhirnya Islam akan jatuh, raja-raja akan dipijak-pijak. Kalau kita ingat apa yang berlaku pada Gaddafi, apa yang berlaku pada Gaddafi di Libya, apa berlaku? Itu raja tu. Itu ke presiden, Perdana Menteri, dialah presiden, dialah Perdana Menteri, dialah sultan. Apa berlaku ke dia? Dibunuh oleh rakyat dia sendiri. Dibunuh oleh rakyat dia sendiri. Ini zaman kita ni. Kita tengok apa yang berlaku kepada Saddam Hussein. Seorang tentera, panglima, general. Dialah presiden, dialah Perdana Menteri, dialah sultan Iraq. Akhirnya dia dah ditangkap, dipukul, akhirnya digantung oleh rakyatnya. Kan? Apa yang berlaku kepada sultan-sultan di Indonesia? Sultannya di Indonesia tu, yang bunuh siapa? Yang hancurkan siapa? Bukan orang luar yang hancurkan, orang Islam kita, orang Melayu kita, rakyat dia sendiri. Mereka merancang untuk menghancurkan raja-raja yang menjadi tempat tumpangan, tempat tanda mercu kepada Islam dalam negara ini. Dan mereka mahu menghancurkan raja-raja tersebut, dan mereka mahu menghancurkan Islam. Akhirnya semua akan dikuasai oleh mereka. Mereka telah buat satu perancangan hebat. Ya, mungkin malam ni saya tak boleh sebutlah perancangan tu. 13 step dia buat. Cacat sikit lah, sikit je. Ini bukan orang Cina yang baik-baik keliling-keliling kita, jiran, bukan. Ini bukan orang Cina biasa-biasa ni. Ini orang Cina yang musuh Islam, saya sebut awal tadi. Yang memang ada niat untuk menghancurkan negara ini, menguasai Nusantara. Tahukah kita bahawa Cina mahu menguasai Nusantara? Macam mana kaum Vet telah menghancurkan kerajaan Champa, Melayu Champa, kerajaan Islam yang pertama. Dihancurkan oleh kaum Vet sampai sekarang tak ada habis. Ini tuan-tuan perempuan dia nak buat begitu. Jadi antaranya apa? Saya sebutlah yang terdekat yang kita nampak. Antaranya mereka telah merancang supaya undi-undi orang Cina tipis pada kerajaan. Maksud siapa kerajaan dulu? Dulu. UMNO. UMNO parti paling kuat di dunia. Kenapa saya cakap begitu? Kerana bukan sahaja dia bangsa dia kuat dalam negara dia. Bukan sahaja dia disokong oleh British pada awalnya. Tetapi dia ada tentera dia. Dia ada sultan, sokongan sultan. Jadi mereka telah berjaya menyebabkan bangsa Cina tidak menyokong kerajaan pada masa itu. Kerajaan UMNO pada masa itu. Menyebabkan UMNO menang tipis saja. Zaman Najib, UMNO menang tipis. Menanglah tapi tipis. Kenapa dia nak menang tipis? Kerana dia nak suruh Najib buat beberapa perkara. Ini ditulis dalam dia punya perancangan dia. Minta maaf, saya sebut sikit-sikit je. Maka dia pun menyatakan sesuatu sehingga akhirnya mereka minta supaya ditukarkan Badan Pencegah Rasuah kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM, daripada badan yang duduk di bawah jabatan aja kepada Suruhanjaya yang tidak sekali dengan Jabatan Perdana Menteri. Mereka lah yang rancang. Kalau kita baguslah buat SPRM tu, baguslah. Memang bagus. Tapi siapa yang kena? Yang kena tangkap, yang kena tuduh, orang mana? Pemimpin mana? Melayu ke Cina? Yang banyak yang kita nampak Melayu je ada. Cina kena SPRM ada. Tuan-tuan pernah dengar Go Chotong ke siapa-siapa ke, tak kira lah. Orang besar-besar ni. Padahal yang paling banyak rasuah, dia orang yang paling banyak rasuah.
Dia orang yang bagi rasuah. Tiba-tiba SPRM nampak orang Melayu je. Pemimpin Melayu. Saya bukan nak kata menyokong kluster mahkamah. Bukan. Saya nak sebut perancangan dia. Daripada BPR jadi SPRM. Ini sebahagian dari perancangan mereka. Yang telah dibincangkan di London. China, Singapura, China, Indonesia, China, Malaysia. China mainland. Yang jahat bukan yang baik. Yang baik-baik. Yang baik masuk Islam. Macam Ridwan T. Masuk Islam. Alhamdulillah. Macam Firdaus Wong. Baik masuk Islam. Alhamdulillah. Kan? Yang tak masuk Islam pun tak apa. Li Lam Tai agaknya baik dia. Buat NGO banyak. Yang baik-baik tak apa. Ni yang tak baik, ni yang jahat ni. Dia merancang tempat perancangannya di London tu. Dan di akhir perancangannya apa? Di akhirnya, dia akan buat satu huru-hara and chaos. Huru-hara menyebabkan pada masa itu raja dijatuhkan. Itu perancangan yang nombor 13, nombor 14, 15, 16. 13 ni, SPRM ni nombor 13. Jadi kita tengok musuh merancang untuk menghancurkan umat, menghancurkan kepimpinan sultan. Tapi sultan masih lagi tak perasan. Kita pun tak perasan. Jadi sebab itulah kita kena kembali balik kepada apa yang Allah cadangkan, apa yang Rasul cadangkan, Allah perintahkan, Rasul perintahkan supaya kita apa? Berperanan. Raja berperanan sebagai raja, bukan raja hanya berperanan untuk bersukaria sahaja. Saya minta maaf saya tak tunjuk raja-raja mana Kalau cakap raja mana? Raja Gopal. Raja Kapoor, kata Piramli. Saya cakap Raja Kapoor ni. Tapi kalau ada raja yang terasa, terpulanglah. Siapa makan lada, dia pedas. Siapa makan madu, dia manis, kan? Siapa yang bermadu, dia pahit sikit. Ada orang gelak ni. Bila sebut bermadu je ada orang gelak. Orang yang lipat kain tu, kain jadi keras. Bunyi semua. Tak adalah, gurau-gurau je. Kita kena gurau-gurau sebab lagi ngantuk, kan? Malam-malam dah ni. Baik, jadi semua orang kena berperanan. Raja-raja berperanan sebagai raja. Raja ni sebagai lambang penyatuan. Raja sebagai lambang kepimpinan Islam. Raja sebagai lambang kekuatan umat. Jadi raja kena kuat. Raja boleh baca khutbah. Raja boleh bagi tazkirah. Ni raja-raja yang kuat. Raja yang bertakwa. Salahuddin Al-Ayyubi. Muhammad Al-Fatih. Semua raja-raja Melaka yang membebaskan Palestin, membebaskan Konstantinopel. Jadi kita tengok balik. Rakyat pun berperanan sebagai rakyat. Rakyat berperanan sebagai rakyat. Rakyat berperanan sebagai rakyat. Barulah kita akan berjaya hari ini. Habis kita. Kan? Jadi kita sedang diserang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut kat sini. Begitu juga dengan India. India yang jahat, bukan India yang baik. India yang baik, Alhamdulillah, kita kawan dengan dia. India yang jahat ni apa? Seperti LTTE. Senarai nama top 10, nombor 1 ialah LTTE di Malaysia ni. Saya tahulah. Okay. Saya tahulah ada orang beritahu saya LTTE senarai. Tapi tak boleh tangkap lagi. Tak boleh tangkap. Senarai nombor 1 je. Kan? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, semua gangster-gangster tu. Kan? Nombor 6 baru orang Melayu. Orang Melayu yang mana? Kalau saya sebut, saya terkejut lah. Tak payah sebut lah. Senarai di Bukit Aman. Kan? Tak apa nak sebut kat sini. Kan? Kita kena faham bahawa bukan saja orang Cina yang nak merosakkan. Orang Cina yang musuh Islam, bukan orang Cina biasa. Orang Cina yang musuh Islam, yang musuh negara, yang musuh kepada keamanan. Dan juga orang India. Juga orang lain, bangsa lain yang memusuhi. Bukan semua. Sikit je. Tapi mereka merancang dan mereka akan menghuru-harakan negara kita. Mereka akan buat perancangan. Sehingga akhirnya kita berpecah-pecah. Tengoklah orang Islam kita pecah banyak. Kalau parti politik je dah berapa dah. Dah berapa dah parti politik je. Sebutlah.
Kan kalau bertanding mungkin kalah lah semua. Ingat UMNO kuat, UMNO kuat, UMNO kuat. PAS kuat, kita ingat apa namanya bersatu kuat, semua kuat, tiba-tiba pecah semua. Yang menang orang bukan Melayu, orang bukan Islam menang. Mereka bersatu, kita tak bersatu. Macam berlaku di tempat lama, tempat di tempat lain. Wah, ada orang sebut nama, jangan sebut nama kat sini. Zaid Zaki, jangan sebut nama. Padam balik. Sensitif nama tu. Jadi kita lihat bagaimana kan kita kena berperanan. Sebab tu saya menyerulah, kembalilah kita ittaqillah. Marilah kita bertakwa pada Allah. Marilah kita tolong menolong. Kita buat baik sama-sama. Kita jaga negara kita. Jaga kan agama kita ni. Jaga bangsa kita, anak bangsa kita ni. Ni besok masa depan kita ni. Anak cucu kita ni. Kita jaga semua. Baik, 2024 apa yang paling besar akan berlaku? 2024 apa yang paling besar akan berlaku? Digital currency. Daripada senarai yang ada pertengahan 2024 Malaysia yang akan menukar kemungkinan namanya kepada RM kepada rentas dia panggil. Rentas. Tak tahulah siapa yang bagi nama rentas tu. Kalau jadilah, kalau tak jadi dia akan jadi lain. Tapi sekarang ni namanya rentas. Daripada ringgit Malaysia jadi rentas. Jadi rentas ni akan dibuat selama dia akan buat 100%. 100% dia akan buat masa bila? Dia akan buat masa 2024, pertengahan 2024. Pada masa yang sama dia akan buat 100% digital ID. Menteri dah umumkan dah. Menteri dah umum, saya cakap ni bukan rahsia-rahsia dah. Menteri dah umum dah nak buat. Jadi kita sokong kalau benda tu terjamin keselamatannya, terjamin keamanannya. Yang memegang tu orang yang bertakwa. Yang memegang tu orang yang menjaga warak. Kita sokong lah. Tapi kalau tak, dia akan kacau kita. Dia tak suka dengan ustaz. Ustaz ni tak suka je, terus dia delete, tak ada ID dah. Jadi pelarian. Jadi parti. Dia tak suka dengan kelompok ni, terus dia rampas, kosong duit dia. Jadi apa? Jadi muflis, bankruptcy. Jadi kalau yang memegang tu orang yang soleh, yang bertakwa, yang warak, yang betul-betul adil, benar, alhamdulillah. Tapi yang pegang tu penyamun talbus. Selalunya pegang menteri-menteri ni, kalau tak penyamun talbus pun penyamun kopiah. Ada penyamun talbus, ada penyamun kopiah. Penyamun talbus tinggi sikit, penyamun kopiah dia bawah sikit, rendah sikit, kopiah. Ada yang penyamun botak pun ada juga, tak ada kopiah langsung. Banyak yang pegang ni jenis penyamun. Kalau tak penyamun, alhamdulillah, baguslah. Contohnya. Baik, jadi sebab itulah tuan-tuan perempuan kita tengok. Kata Klaus Schwab, pengurusi dan pengasas kepada World Economic Forum, bila dah masuk aja digital currency 100%, bila dah masuk saja ID, digital ID 100%, maka pada ketika itu game over bagi orang yang nak menentang. Habis orang menentang, dikontrol semua. Semua dikontrol. Semua dikontrol. Semua dikontrol. Kemudian akan berlaku bencana-bencana menyusahkan semua orang. Akhirnya semua akan tunduk aja, ikut saja. Siapa nak merintah? Di fasa keempat Mulkan Jabbariyah, yang nak merintah ada Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal akan perintah. So dia keluarlah 2024 ke, 2025 ke, 2026 ke, dia keluar. Dia jadi perintah. Semua orang dah sakit, semua orang dah susah, semua orang dah miskin, semua orang dalam keadaan memerlukan pertolongan, bantuan dan sebagainya. Dia datang sebagai savior, penyelamat. 2024, 2025 dia datang macam itu, maka dia menjadi penyelamat. Ini bukan cocok logi ni. Ini bukan ramalan. Ini yang dirancang. Saya sebut yang mereka rancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah juga merancang, dan Allah yang paling hebat dalam perancangannya. Itu mereka rancang. Nak menang 2025, keluar Dajjal 2025, 24, 25. Nak keluar masa tu. Dia rancang. InsyaAllah berlaku pertembungan yang besar.
Al-Malhamah Al-Kubra berlaku 2027, kata Syekh Ahmad Yasin. InsyaAllah kita menang. InsyaAllah kita menang. InsyaAllah kita menang. Saya tak nak cerita lah dalam-dalam sangat digital ID ni. Saya cerita nanti kan jadi kontroversi pula, orang tak nak dah. Baik. Jadi pada malam ini saya ingin mengajak diri saya. Saya ingin mengajak diri tuan-tuan sekalian. Marilah sama-sama kita merasai bahawa kita sedang di dalam perang dunia ketiga. Dan bila kita berada dalam peperangan, suasana berperang tak sama dengan suasana aman. Apa yang tak samanya? Tak samanya hati kita, fikiran kita, hendaklah kita fokus untuk menyelamatkan diri kita zahir dan batin. Yang zahir apa? Menyelamatkan diri kita, keluarga kita, menyelamatkan negara kita, agama kita. Yang batin, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan ibadah kita, menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan agama kita yang akan diporak-perandakan. Tak lama dah ni. Jadi bagi mereka yang masih lagi tidak berjamaah, tidak kenal orang-orang yang soleh, masuk dalam Telegram tu, insya-Allah kita cuba susunkan. Jumpa dengan kawan-kawan yang soleh-soleh ni. Mudah-mudahan kita akan dapat tolong-menolong antara satu sama lain. Tuan-tuan yang masih lagi mencintai dunia, tuan-tuan yang masih lagi mencintai musuh-musuh Islam, menjadi tali barut musuh-musuh Islam yang ada dalam ni, atau yang mendengar, saya mengajak dengan penuh rendah diri, marilah sama-sama kita tundukkan diri kita pada Allah. Kerana yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman ini hanyalah Allah. Kita ingat bila kita bersama dengan musuh Islam, kita akan dapat pangkat, kita akan dapat harta, kita akan dapat dunia, kita akan dapat kehebatan. Kita ingat bila bersama dengan Dajjal, kita akan diberikan keistimewaan. Maka sungguh-sungguh bila kita bersama mereka, mereka akan membunuh kita. Mereka akan menyeksa kita. Saya dah sebut dah ayat ni. Sebelum ni saya dah sentuh dah tajuk ni. Kita ingat kita okey bila bersama-sama dengan orang-orang yang tidak suka Allah ni. Rupa-rupanya Allah akan terbalikkan. Bukan kita saja, anak cucu kita. Anak cucu kita. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon marilah sama-sama kita kembali kepada Allah. Tundukkan diri kita kepada kebenaran Allah. Tundukkan diri kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama iman dan mentauhidkan Allah. Hidup bersama ibadah dan ukhuwah. Hidup bersama dengan kumpulan jamaah. Tak kira jamaah apa pun tak apa. Yang penting jamaah tu yang meletakkan Al-Quran, yang meletakkan sunnah dalam kehidupan dia. Janganlah kita duduk jamaah-jamaah yang merosakkan kita. Jadi insya-Allah bila kita ada yang itu, kita akan diberikan kekuatan dan kemenangan insya-Allah. Kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi sampai kita melihat timeline itu 2030. Ini baru saya cerita perancangan mereka noh. Saya tak cerita perancangan Allah pula. Apa yang Allah rancang untuk kita ni. Nanti kita cerita perancangan Allah pula. Kemudian sikitlah. Hero dia kalah dulu. Kena takut saja, tapi lepas tu dia menang. Macam mana menang? Macam mana nak menang ni? Insya-Allah kita akan cerita. Solusinya dah ada dah. Allah dah bagi ta'adil. Allah ni maha adil. Allah maha adil. Tak adil, Allah bagi susah, Allah tak bagi senang. Tak adil, Allah bagi masalah, Allah tak bagi dia punya penyelesaian, solusi. Dah ada dah. Cuma kita nak ikut tak nak je. Kita nak ikut solution Allah atau kita nak ikut solusi daripada Dajjal. Dua dia. Wa hadainahun najdain. Depan kamu ada dua jalan. Nak ikut Allah atau nak ikut Dajjal. Dua je. Tak ada tengah-tengah, tak ada. Dajjal ataupun Allah, atau tengah-tengah, tak ada, atau pun tak ada. Dajjal, Allah. Wa hadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Jadi solusi dah ada dah, alhamdulillah. Don't worry, be happy.
Bukan be happy but you own nothing, kan? Kata si, kalau solusi daripada si Klaus Schwab, kan, WEF, World Economic Forum, and you will and own nothing. Tak ada apa-apa, and you will live happy. Kamu tak ada apa-apa, bankrupt, tak ada apa-apa, kosong, tapi kamu hidup, kan, hidup dengan bahagia, dengan happy. Itu janji kosong syaitan. Jangan ikut Dajjal, jangan ikut syaitan. Itu janji kosong. Yang janji benar apa? You will have something and you will live happy. Apa something tu? Yang paling besar sekali ialah kita ada Allah. Paling besar sekali. Kita ada Allah dalam hidup kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. InsyaAllah. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kesalahan. Mari sama-sama kita baca doa Rabitah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha وأدمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها نشاط في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.